Okay, so aku rasa B minus adalah sesuatu yang sangat realistik kerana ada tiga sebab. First is, di sebalik kekalahan Malaysia di pentas final, aku rasa dalam kejohanan kali ini ada je benda-benda yang positif yang kita nampak daripada skuad kebangsaan yang perlu diberikan kredit kerana apa yang sedang berlaku sekarang adalah sebahagian daripada proses menjelang Piala Asia. Menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri. So ada je benda-benda positif yang kita kena beri kredit. Yang kedua, aku rasa situasi padang membantutkan sedikit corak permainan. Aku tak nak begitu mendalam tentang situasi padang ni, Faiz, sebab situasi padang ni telah pun hangat diperdebatkan di media sosial dan aku pun malas sebenarnya sebab nanti sakit hati je lebih kalau start borak pasal padang ni. Kalau tahu padang tu tak bersedia, bagi aku tak patutlah mungkin kita guna padang tu. Tapi tak apa, that's a whole different issue altogether. Tapi aku rasa situasi padang itu membantutkan sedikit corak permainan. Kata membantutkan Malaysia sikit lah. Bagi aku membantutkan banyak. Okey, tapi teruskan. Membantutkan sebab kita tahu corak permainan di bawah Kim Pan Gon dah sangat progresif dan corak padang ini memaksa Kim Pan Gon punya pasukan tu beraksi dengan corak yang sedikit berbeza. So, padang. Tapi faktor yang ketiga kenapa aku rasa B- tu sesuai adalah kerana bagi aku di sebalik benda-benda positif, di sebalik benda-benda padang, ada juga kelemahan sistem yang digunakan oleh Kim Pan Gon kali ini. Di mana kita, especially di final itu, kita betul-betul kena expose dengan pasukan Tajikistan yang dah memahami realiti yang mereka berhadapan dengan, iaitu padang, corak permainan pasukan lawan, suasana di stadium. Mereka faham akan tiga faktor ini dan merangka strategi untuk menangani tiga-tiga faktor ini. Manakala Malaysia terlalu naif dan berjaya memberi ruang kepada Tajikistan untuk mengambil kesempatan. So, berdasarkan tiga faktor ni, aku rasa B- tu very sensible. Aku rasa poin ketiga hang tu yang menarik untuk kita perhalusi faktor taktik tu. Aku tak tahu sebelum ni bila aku tengok setahun setengah kan, dekat 2 tahun dah, berapa dah Kim Pan Gon berada di Malaysia ni, acap kali aku tengok daripada segi default formation dia akan ada 3 di depan. Sama ada Faisal ke Arif ke, dengan Darren Lock lah selalunya di depan, dan kita tengok Darren Lock sentiasa berusaha keras sebab dia jadi focal point kan. Tapi masuk ke international break Oktober ni, dalam kedua-dua perlawanan tu ada one extra attacker in the form of Arif Aiman sekarang ditolak bermain lebih pada posisi striker, dan ada winger lain yang akan cover dia di tempat dia. Dia almost as if terutama sekali ketika perlawanan menentang India, kita berada di stadium, kita tengok hampir-hampir 4-2-4 tu default position dia tu. Dan agak jarang di pentas bola sepak antarabangsa ni jurulatih akan cuba untuk mengubah formasi asal pasukan bila dekat dengan tournament besar. Betul. Mungkin ada sebab dia, mungkin ini yang akan digunakan di Piala Asia nanti, ataupun mungkin ada apa-apa analisa daripada pasukan kejurulatihan Kim Pan Gon. Tetapi aku rasa pemain lebih kekok untuk memainkan default formation yang baru ni. Aku tak tahu, itu pandangan kasar aku. Aku faham pandangan hang. Sebenarnya okey, dia macam ni ya. Aku bukan nak kritik sepenuhnya sebab kalau ada satu benda yang encouraging, benda yang memberangsangkan adalah bahawa Kim Pan Gon seorang jurulatih yang tidak akan lari diri daripada menukar formasi sekiranya perlu. Dia berani untuk buat keputusan. Sebab kadang-kadang kita kadang-kadang jurulatih yang kita ada kadang-kadang ni diorang ada satu style permainan dan mereka hanya kekal dengan satu style tu saja. Apabila berdepan dengan situasi yang berbeza, nak menukarkan style itu menjadi sesuatu yang sukar. Tapi the one thing yang aku glad dengan Kim Pan Gon adalah dia seorang jurulatih yang berani mengambil risiko, yang berani mengubah corak permainan. Whether or not corak permainan itu sesuai dengan opponent sekali ini, itu sesuai dengan komposisi squad yang kita ada, lain cerita. Tapi the fact yang dia berani tukar formasi itu, aku okay dengan benda itu. But masalah bila hang menukar formasi itu pula, risiko yang ambil itu kadang-kadang boleh memakan diri. Dan aku yakin, ini pandangan peribadi aku tak tahu orang kat rumah macam mana, tapi pandangan peribadi aku rasa sistem yang kita mainkan dalam Pesta Bola Merdeka ini sedikit sebanyak memakan diri untuk kita. Kalau game lawan India itu, kalau India gol yang diberikan itu diberikan,
4-3, right, yang cross the line tu. Dan kalau 2 kali dia orang kena tiang itu, tak kena tiang dah masuk dah 5 gol. That's bila aku tengok game lawan India tu, aku tak boleh bergembira dengan kemenangan 4-2. Kerana realitinya aku lebih concern, aku lebih risau dengan jumlah peluang yang kita berikan kepada mereka. Dan majoriti peluang itu memang ada yang datang melalui kekuatan India sendiri sebagai sebuah pasukan. Tetapi banyak peluang tersebut dihadiahkan dengan kekosongan yang ada di bahagian tengah. Betapa mudahnya pemain-pemain India melepasi zon tengah kita tanpa dikawal. Kerana kita hanya ada 2 pemain di zon tengah. Dan 2 pemain menentang India adalah Endrick dan Noah Lane. Noah Lane terlalu pasif dalam perlawanan tersebut. Endrick pula terlalu offensive minded. So seolah-olah Dominic dan juga Dion Kools tu tidak ada sebarang protection from a defensive point of view. Dan benda sama bagi aku sedikit sebanyak berulang menentang Tajikistan. Slightly better kerana Brandon Gunn masuk dan memberikan sedikit extra bit of energy. Tapi 2 orang, Brandon Gunn yang dah 30 lebih dan Endrick yang bukan defensive minded, 2 orang ini di midfield saja tak cukup. Gol Tak pertama, cukup protection. gol pertama, Endrick punya mistake kan tak cukup orang nak Lepas go back. runner tu kan, runner tu lepas midfield dengan mudah. Dan kemudiannya aku tahu ramai yang salahkan Dominic, ramai yang salahkan pemain lain. Aku agree that Dominic ataupun Dion Kools should be aware of the marker. Tapi situasi tersebut juga akan dibantu sekiranya ada protection untuk back four. So aku rasa sistem 2 pemain midfield kat tengah tu aku tak boleh langsung Faiz.